Kita intro dulu. La 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwa samiul alim. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna hadza la rizquna ma lahu min afad. Allahumma a'inna 'ala rizqika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Selamat pagi, tengah hari ataupun malam. Tidak kiralah waktu apa yang anda menontonkan rakaman secara eksklusif podcast Saya Ulang bersama-sama dengan Papa Berry pada hari ini, insya-Allah. Ini merupakan julung-julung karinya podcast kita ini diadakan secara rakaman. Jelas selama ni kita live kan, kita live kat TikTok dan sebagainya. Tapi of course lah, kalau selalu live ke apa-apa ke, dia dah hilang tau dia punya eksklusif tu, betul tak? Jadi sekali-sekala kita kena buat sedikit eksklusif. Sebab apa eksklusif? Sebab tetamu kita pada hari ini memang sangat-sangat eksklusif. Bukan senang nak dapat, tuan-tuan. Jangan main-main. Seorang old-timer yang boleh dikatakan sangat besar nama beliau dalam persada politik tanah air. Satu ketika dahulu sampailah ke hari ini, di mana tadi saya ada berborak-borak dengan beliau. Memang saya telah menceritakan betapa ketika zaman saya sekolah, saya memang pernah mendengar tentang kisah beliau, antara yang mengikuti kerjaya beliau sebagai ahli politik. Dan malangnya ketika saya bersekolah dekat Melaka satu ketika dahulu, saya tidak pernah sempat untuk bersama-sama di bawah pentadbiran beliau. Tetapi alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di segi lain. Jadi tolong bantu saya untuk meraihkan, mempersilakan dan juga mengalu-alukan tetamu kita pada hari ini, insya-Allah, iaitu mantan Ketua Menteri Melaka, mantan Ketua Pemuda UMNO, iaitu Tan Sri Abdul Rahim Tan Bicik. Assalamualaikum Tan Sri, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih bagi peluang saya datang ke sini. Allahu Akbar. Itu penghormatan itu milik saya, Tan Sri, sebab bukan mudah bagi orang macam saya yang bukanlah siapa-siapa pun dalam dunia politik ni kan, dapat orang kata apa, sepodcast dengan Tan Sri kan, sebagai seorang yang sangat-sangat old timer, sangat-sangat dikenali kan di persada politik tanah air ini secara khususnya, insya-Allah. Dan of course Tan Sri sebagai seorang old timer memang banyaklah perjalanan Tan Sri pada ketika ini. Tapi sebelum kita nak pergi kepada intipati podcast kita, Tan Sri, mungkin ramai yang ni memang soalan di luar topik lah sikit, di luar daripada konteks soalan kita tanya. Cumanya ramai mungkin tertanya-tanya kan, sebab Tan Sri boleh dikatakan tidaklah orang kata apa macam mengekalkan dia politik kan. Ada ketika dia Tan Sri macam keep your low profile sebagainya. Tetapi kini alhamdulillah Tan Sri telah kembali ke orang kata apa mainstream politik tanah air. Jadi ketika ini Tan Sri bergerak sebagai apa, Tan Sri? Dalam parti apa ke, sebagai apa? Boleh Tan Sri ceritakan latar belakang sikit-sikit lah tentang apa yang Tan Sri buat sekarang, insyaAllah. Sekarang ni saya terlibat boleh katakan sepenuh masa lah dengan Parti Perikatan Nasional. Dan selepas saya dulu bersara dalam politik, habis 20 tahun buat perniagaan dan membuat gerakan-gerakan NGO untuk memberikan pendedahan keusahawanan kepada orang kita, orang Melayu di seluruh negara. Sekarang ni saya fikir saya masuk balik politik. Jadi saya macam tadika lah. Setelah 20 tahun bersara ni kena belajar balik all over again. Jadi saya rasa gembira sebab melibatkan diri saya dalam politik. Ada sikit pengalaman dalam politik yang lalu. Ada sikit pengalaman dalam bidang membantu orang Melayu dalam bidang ekonomi apabila saya menerajui GABIM, Gagasan Badan Ekonomi Melayu, untuk mendedahkan orang Melayu kepada keusahawanan seluruh negara. Kemudian tu saya punya berkhidmat juga di dalam RISDA selama 5 tahun. Hingga saya dapat beberapa award lah antarabangsa kan, membuat reformasi kat situ. Dan sebagai Ketua Menteri, saya bersyukurlah kerana mungkin orang Melaka masih kenangkan saya kerana kita transformasi Melaka daripada sebuah ekonomi yang mundur dulu, sebuah Sleepy Hollow yang tak ada ini, menjadi sebuah ekonomi atau negeri yang maju dari segi ekonomi, bagi yang maju dari segi berbagai sektor, hingga antara negeri yang termaju di Malaysia sekarang lah. Sekarang saya di dalam PN, saya ingin meneruskan perjuangan atas pengalaman-pengalaman yang telah lalu ini, kerana saya lihat bahawa Malaysia akan ada masa depan yang lebih cemerlang dan lebih gemilang jika kita mempunyai kerajaan yang betul-betul prihatin, yang betul-betul
mengambil tahu dan ambil peduli tentang wawasan kita, hala tuju kita, perancangan yang serius macam mana nak menggembeling negara kita ini ke arah kecemerlangan dan membela untuk nasib orang, terutama rakyat yang berpendapatan rendah di dalam negara kita, dan juga untuk memastikan bahawa kestabilan mesti wujud. Saya nampak sekarang macam walaupun kerajaan baru ni dah nak masuk 7 bulan, dan saya lebih tak pun ada banyak. terasa dah, belum rasa lagi satu kestabilan yang memberi kebanggaan sebagai rakyat Malaysia. Hari-hari ada isu yang meletup-meletup, meledak. Bawa sakit Orang jantung kampung pun dia punya otak pun meletup-meledak. Dia buat kita sakit jantung Tan Sri kan? Ya, itu yang saya rasa tu. Kita kena ada kerajaan yang lebih stabil dan kita mesti ada satu kerajaan yang punya wawasan. Tapi sekarang saya tengok apa wawasan ini, mana hala tuju kita. Saya tak nampak. Kalau saya tak nampaknya, saya pun orang biasa sekarang, rakyat biasa pun tak dapat lihat hala tuju wawasan negara kita yang dipimpin oleh kerajaan yang baru 7 bulan ini, ke mana arah yang kita nak pergi. Jadi kalau saya berharap dengan penyertaan saya dalam politik ini, kita dapat memberi sumbangan untuk memastikan insya-Allah kita akan cari satu kerajaan untuk memastikan bahawa kemakmuran, kestabilan dan kecemerlangan Malaysia ini dapat kita usahakan menjadi kenyataan dan kebanggaan kepada semua rakyat Malaysia. Terbaik Tan Sri, itulah dia. Tadi Tan Sri kata dia dah lama keluar dari politik, so bila masuk balik ni macam tadi balik je. Tapi bila saya tengok cara Tan Sri bercakap ni, seolah-olah macam Tan Sri tidak pernah meninggalkan langsung dari politik. That energy is still there, kita katakan. Sebab bila kata orang lah, bila once kita terjun dalam lapangan politik ni, nak tak nak kita akan kembali ke situ juga. Betul Tan Sri? Memang tak lari. Agaknya lah darah kita ni darah politik lah. Betul lah. Sebab yelah, kita tahu orang-orang lama, contoh dah kan, macam Tan Sri pun sendiri berasal daripada UMNO kan. Tan Sri one of the all-timer lah kan, merupakan orang yang berjuang disebabkan oleh perjuangan dalam UMNO itu sendiri sebagainya. Tapi tak apa, yang itu kita akan sentuh kejap lagi. Ada banyak soalan yang kita akan tanyakan. Tapi basically-nya saya tertarik bila Tan Sri menyebut tentang Tan Sri merupakan mantan Ketua Menteri Melaka yang insya-Allah orang kenang, which is saya yakin sangat-sangat lah orang memang akan kenang Tan Sri lah. Mana tak kenang Tan Sri, 12 tahun kot jadi KM. Bukan satu tempoh lama. KM yang terlama dalam sejarah negeri Melaka. Tak ada orang lain yang menjadi KM yang lebih lama daripada Tan Sri. 12 years from 1982 sampai 1984. Kan, memang sangat-sangat lama. Tapi itulah, Tan Sri merupakan mantan KM Melaka yang paling lama. Tapi bila kita cerita tentang politik hari ini, saya nampak macam Tan Sri lebih terarah kepada Selangor. Nampak Tan Sri macam lebih banyak untuk berceritakan tentang Selangor, tentang keadaan situasi Selangor sebagainya kan. Jadi orang duk tanya juga Tan Sri, macam mana mantan Ketua Menteri Melaka seperti Tan Sri kan, boleh terlibat dengan Selangor? Apa kaitan sebenarnya Tan Sri dengan Selangor ni kan? Dan basically-nya, what is the credentials of yours yang membolehkan Tan Sri menyampaikan atau menceritakan tentang perihal Selangor ni Tan Sri, untuk menutup mulut orang di luar sana lah, kata ini tiba-tiba orang Melaka nak sibuk hal orang Selangor macam tu lah kiranya. Ya, bila saya reaktivasi balik semangat perjuangan ni dalam diri saya, memang saya tahu bahawa perjuangan ni, perjuangan di Malaysia ni, bila kita ke depan dan menyertai satu-satu parti baik UMNO masa dulu, sekarang ini PN, perjuangan kita berasaskan kepada kepentingan negara, bukan kepentingan peribadi, bukan kepentingan family, bukan kepentingan kroni, bukan kepentingan negeri. Jadi bila kita menjadi ahli suatu parti itu, kita menjunjung perlembagaan negara. Faham. Dan kita mesti memperjuangkan sebarang hak yang harus kita perjuangkan, baik di serata negara lah, daripada Perlis sehingga ke Sabah. Oleh sebab itu saya pun bersyukur saya masuk dalam PN pada 2018. Kini saya telah pun dilantik sebagai jawatan kuasa, ahli jawatan kuasa penerangan bersatu pusat peringkat nasional. Jadi menjadi keprihatinan saya, kepedulian saya untuk melihat bahawa apa saja yang akan membawa kebaikan harus diperjuangkan kerana Allah. Kerana Allah. Jadi bila kerana Allah itu, kita rasa ianya satu fardu kifayah yang tidak akan menjadikan kita dalam perjuangan ini rasa letih, rasa lesu, rasa penat, rasa bosan. Saya walaupun bersara 20 tahun dalam politik, saya meneruskan perjuangan ekonomi di bawah gagasan ekonomi Melayu untuk memastikan bahawa keusahawanan ini dapat betul-betul dimajukan, dihayati dan
digunakan ataupun menjadi landasan kemajuan bangsa Melayu. Terus menerus yang saya mulai pada 2006. Jadi sekarang ini saya rasa kenapa saya mesti terlibat dalam Selangor ialah kerana semangat kita untuk memperjuangkan kepentingan nasional kita. Dan kepentingan kita nasional kita termasuk semua negeri. Sekarang oleh sebab Selangor dan negeri-negeri lain ada 5 negeri yang lain mempunyai PRM, jadi sebagai ahli parti saya memikul tugas dan tanggungjawab untuk memastikan, memberitahu, mendedahkan dan menyatakan kepada rakyat bahawa apakah kerajaan yang terbaik untuk Malaysia pada ketika ini dan pada masa yang akan datang. Itulah dia, kiranya pelibatan Tan Sri Selangor ini lebih kepada orang kata apa, pelibatan Tan Sri secara dalam pusat itu sendirilah, dan memandangkan Selangor ini merupakan salah sebuah negeri yang of course berhadapan dengan PRN pada kali ini, maka antara fokus Tan Sri jugalah untuk menumpukan tentang hal ehwal Selangor, memberikan penerangan sebagainya lah. Memang betul tu. Nanti insyaAllah saya pun bolehlah apply jadi ketua di penerangan satu kat kot. Idea dah ada kan. Okey. Boleh bantu main je. Kau mengamuk kau pas dengan aku lagi kan. Okey. Jadi Tan Sri, kita nak patah balik sekejap belakang kan. Kita nak patah balik sekejap belakang sebab saya ada sebutkan tadi yang Tan Sri merupakan mantan ketua pemuda UMNO, which is walaupun setahun tapi tetap mantan ketua pemuda UMNO. Satu penggal bukan setahun. Satu penggal. Setahun penggal Penggal. Satu penggal. Maknanya kena betulkan balik dekat bahagian biografi Tan Sri dekat internet tu. Mungkin ada kesilapan kat situ. Satu penggal which is 3 tahun lah untuk menjadi ketua pemuda UMNO di situ. Di mana sebelum Tan Sri of course Datuk Sri Najib dan Datuk Sri digantikan oleh Datuk Sri Ahmad Zahid lah. Kiranya Datuk Sri ni digantikan oleh seorang presiden, menggantikan seorang presiden yang bakal presiden akan datang, dan digantikan dengan juga oleh bakal presiden yang sekarang ni lah secara asasnya. Tapi itulah, sebagai orang lama dalam UMNO secara asasnya kan, yang memang dah orang kata apa, berakar umbi dalam UMNO sebagainya, kita pun tahu yang UMNO sekarang ini tengah berada dalam keadaan yang boleh katakan kelam kelibut lah, kita katakan, to say at least. Jadi mungkin Tan Sri, saya tahu Tan Sri masih lagi berminat untuk melihat dan juga mengikuti perkembangan UMNO. Yalah, sedangkan tempat jatuh lady kenang ya tak? Ini kan tempat menabur bakti, betul tak? Betul. Jadi mungkin Tan Sri ada beberapa insight lah yang mungkin boleh diberikan pada pendengar kita, penonton kita ini, berkenaan pandangan peribadi Tan Sri sendiri tentang apa yang sebenarnya jadi dalam UMNO sekarang ni, apa yang kelam kelibut sangat ni kan. Dan kalau Tan Sri mungkin tidak keberatan, maybe your prediction lah, apa yang akan jadi pada UMNO selepas ni, sekiranya kalau keadaan yang kelam kelibut itu masih lagi berkekalan, Tan Sri. Kalau kita melihat laluan politik UMNO, kita melihat bahawa ada era-era yang dilalui oleh UMNO ni, iaitu pertama era kecemerlangan. Ini boleh kita kategorikan dari zaman On Jaafar, Datuk On Jaafar yang mengasaskan UMNO, bila oleh Tengku dan sebagainya, mungkin sampai Tun Dr. Mahathir. Ini zaman kegemilangan di mana orang Melayu menunjukkan kebolehan dan kepintaran di dalam mentadbir negara. Bahawa orang Melayu boleh mentadbir, tidak memberi kesan yang buruk kepada orang bukan Melayu. Betul. Mereka juga boleh berkembang, malah makin kuat pegangan dan kontrol ekonomi mereka kepada negara ini. Betul. Dan tanpa menyebabkan apa-apa porak-peranda. Jadi orang Melayu macam the born administrator, the born leaders. Dan ini dibuktikan oleh sejarah kita. Kesultanan Melayu Melaka 101 tahun adalah sebuah entrepot, pelabuhan yang terbesar di rantau ini. Dan pentadbir-pentadbirnya adalah orang Melayu, walaupun pedagang-pedagang situ daripada India, daripada Arab, daripada China, dari Malaysia, semua. Tapi orang Melayu boleh manage keadaan tu sebaiknya sampai dia tergolek oleh dikerjakan oleh orang Portugis. Daripada dulu kita dah lihat kebolehan orang Melayu ni adalah yang macam mukjizat daripada Allah lah. Alhamdulillah, ini kita kebolehan kita. Tapi saya tengok sekarang lepas Dr. Mahathir, zaman kecemerlangan, kita dapat pendidikan, walaupun dari segi ekonomi orang Melayu tidak dapat menguasai. Sekarang orang Melayu lebih kurang 69% menguasai ekonomi negara, cuma 20% saja. Yang lain-lain dikontrol oleh bukan Melayu. Tapi kita tengok selepas daripada zaman kecemerlangan ini, di mana kita boleh mengubahkan untuk nasib kita, terutama dalam sistem pendidikan kita, zaman dah keruntuhan. Dia makin lama makin downfall lah after that kan. Bila zaman Pak La, bila zaman Najib, sampailah zaman Zahid ni, tinggal 26 saja member of parliament. UMNO yang keramat dulu dah macam nak kiamat dah. Suka ya. Lepas ni boleh buat tagline dah. Dia keramat menjadi kiamat. Okey, kita tagline dulu.
Jadi saya tengok tu keadaan macam tu sebab saya tengok ialah bila kita mungkin pemimpin-pemimpin, kesilapan pemimpin atau kelemahan pemimpin, apabila kita jadi lebih makmur, apabila kita ada banyak sumber-sumber, kita dah tertarik kepada perkembangan kebendaan daripada spiritual struggle. Jadi perjuangan material mengatasi perjuangan. Kalau duit melempah, sumber melempah dan sebagainya. Jadi banyak yang tersasar dari perjuangan. Perjuangan UMNO yang dulu berasaskan kepada kesetiaan kepada perjuangan sebenar, perjuangan tulen, agama, bangsa, tanah air, patriotisme, telah bergalih kepada kesetiaan kepada pemimpin-pemimpin. Dan juga pemimpin-pemimpin ni pula buat hal. Dan juga fulus lah. Kita lihat budaya rasuah, najis rasuah ini makin masuk di dalam tubuh badan organisasi hingga dari atas sehingga ke bawah, sampai nak tergolek sekarang. Jadi mungkin susah diselamatkan UMNO. Ada seorang kawan-kawan saya kata, saya tanya dia masih lagi bergayut pada UMNO. Apa saya masih bergayut kepada UMNO? Dia kata, saya nak tunggulah masuk bila ada pemimpin ni jatuh ni, mungkin kita akan buat satu rejuvenasi balik. Saya kata tak ada lagi. Ini kanser tau. Dia berbeza dengan penyakit kulit ke atau penyakit tulang ke dan sebagainya. Ini kanser tahap 4. Tak ada lagi masa harapan. Jadi kerana itu kita melihat sekarang ni UMNO dilihat jadi macam peminta sedekah, pergi kepada orang lain untuk minta jawatan, minta dan kerana nak kekal dalam ini dan peranan ini tak ada relevan lagi dan tak ada signifikan lagi. Jadi saya fikir UMNO sedang menuju pada tahap yang amat berbahaya. Mungkin terpaksa ditalkinkan lepas daripada PRU 16. Itulah. Itu yang sayanglah sebenarnya, sebab macam mana kita tahu, yalah saya sendiri pun walaupun saya bukan ahli UMNO kan dan tak pernah jadi ahli UMNO, tapi UMNO itu ada orang kata sedikit sentimental value bagi saya. Sebab of course masa saya kecil kan, saya merupakan anak yatim, orang UMNO dekat kawasan tempat tinggal saya itu banyak tolong saya, and then arwah mertua saya pun merupakan naib Kota Bahagian Gopeng satu ketika dahulu. Jadi orang kata banyaklah benda itu. Tapi bila benda jadi macam ni kan, dan bila kita memberikan komentar berkenaan UMNO, marah pula penyokong-penyokong Zahid. Dia kata, kau siapa nak bagi komentar? Itu ayat dia. Tapi saya tertarik tahu bila Tan Sri sebut tentang Kesultanan Melayu Melaka yang begitu utuh, begitu power, tetapi akhirnya runtuh di tangan Portugis pada tahun 1511. Dan kalau kita masih ingat tuan-tuan, siapa sebenarnya yang menjadi punca kepada keruntuhan tersebut? Bukan Portugis. Portugis tu dah berapa kali kan, betul Tan Sri dah berapa kali Portugis cuba untuk masuk dalam kita punya castle, kita punya kota kan, tapi tak dapat. Apa yang menyebabkan Portugis dah masuk kita punya kota? Bila ada orang kita khianat, buka pintu. Betul tak? Yeah. Jadi setuju atau tidak Tan Sri, sebenarnya kerosakan berlaku dalam UMNO ketika ini hasil daripada orang-orang seperti yang buka pintu tadi tu. Betul tak Tan Sri? Ya, saya rasa begitulah. Saya macam zaman Melaka dulu banyak disebutkan orang yang mengkhianati kerajaan di Melaka ialah orang dalaman. Macam Si Kitul, Si Mendalia. Kemudian ada peniaga-peniaga Cina yang berkolaborasi dengan Portugis sehingga Portugis dapat masuk dan menyerang kita lah sehingga kita kalah. Begitu juga saya tengok macam Empire ni satu cerita yang berulang sama. Dan kita tengok UMNO dah umur 70 tahun macam dia mengulangi era kejatuhan. Dia jalan cerita yang sama, watak berbeza. Watak berbeza. Jadi ini semua saya fikir kerana pemimpin yang ada tidak meletakkan kepentingan nasional atas segala kepentingan lain yang lebih kecil, kepentingan peribadi, kepentingan family. Dia meletakkan sekarang ni, dia letakkan yang kecil ni lebih atas daripada kepentingan nasional. Kecil bagi kita Tan Sri, besar bagi dia men. Yang dia rasa besar. Tapi kita dalam berjuang mesti berjuang sebagai satu fardu kifayah, berjuang kerana Allah, meletakkan kepentingan nasional kita lebih daripada segala-galanya dan memastikan bahawa kita berjuang kerana Allah. Kalau ini kita pegang sampai bila-bila, insya-Allah selagi ada bulan dan bintang, perjuangan kita akan sentiasa mekar dan segar. Tetapi UMNO tidak melalui proses ini. Mereka telah tersasar dengan tarikan-tarikan materialistik, dengan perbuatan-perbuatan rasuah dan penyelewengan. Jadi mereka membunuh perjuangan yang begitu hebat yang telah menzahirkan satu kejayaan yang besar pada masa yang lalu
Sekarang ni tinggal sebagai kenangan dan nostalgia saja. Itulah dia. Tapi macam mana kan, itulah akibat dia bila macam kata Tan Sri tadi lah, bila kita tidak meletakkan perjuangan dasar itu di atas dia, kita letak benda-benda kecil-kecil yang tak sepatutnya letak di depan, kita letak ke depan. Tapi tak apalah, nak macam mana, siapalah kita untuk berkata-kata demikian. Betul tak Tan Sri? In the end of the day, dia orang yang pegang kuasa tak? Tapi itulah, kita cerita UMNO lagi Tan Sri. Seronok pula cerita UMNO dengan ulama UMNO ni kan. Tu kisahnya. Tapi kalau kita ceritakan sebenarnya, UMNO ni dah survive banyak kali perpecahan, betul tak Tan Sri? Ya. Kan masa ini kes cerita zaman yang saya ingat lah. Kalau sebelumnya saya tak ingat tu wallahualam, sebab saya pun baru nak masuk 50 tahun umur kan. Jadi UMNO pernah berpecah pada tahun 87-88 ketika krisis perlembagaan UMNO yang menyebabkan UMNO yang lama diharamkan oleh mahkamah dan kemudian dibentuk UMNO baru oleh Tun Dr. Mahathir pada ketika itu. Itu perpecahan pertama. Yang perpecahan kedua yang ketara ialah pada tahun 99 ketika era reformasi kan, di mana Anwar Ibrahim dan juga tim-tim dia lari daripada UMNO mewujudkan Parti Keadilan Nasional dan kemudian menjadi Parti Keadilan Rakyat sebagainya. Dan perpecahan pada ketika ini iaitu pada ketika era Najib dan Zahid inilah, yang ketara sekarang inilah era Zahid ini. Jadi sebagai orang lama UMNO, saya suka hendak bertanyakan pandangan Tan Sri, sebab Tan Sri telah melalui ketiga-tiga itu, dua secara langsung, satu secara tidak langsung. Antara tiga-tiga perpecahan ni, bagi Tan Sri, mana yang sebenarnya memberikan impak yang sangat-sangat besar kepada hayat UMNO itu sendiri? Mana satu yang betul-betul orang kata apa, okay, this is it, ini kalau pecah ni memang Habis. Macam mana Tan Sri? Saya lihat bahawa krisis dan konflik yang ada sekarang ni jauh lebih besar daripada yang dulu. Ya. Bisa 1987 ketika Tengku Razali mencabar Presiden UMNO, kita berpecah pada masa itu sehingga Tengku Razali buat Parti Semangat 46 kemudian balik pada UMNO. Tapi dalam perselisihan pendapat seperti itu, ada kumpulan-kumpulan, mereka masih memegang perjuangan UMNO sebagai asas, sebagai sesuatu yang masih boleh menyatukan. Mereka tak langgar prerequisite lah, prasyarat dalam perjuangan, misalnya asas-asas perjuangan iaitu basic sama lah. Basic makna kepentingan negara dan kepentingan nasional mesti di atas, kepentingan peribadi mesti dibelakangkan, berjuang kerana Allah, kepada bangsa dan tanah air. Mereka masih pegang itu, walaupun mereka berselisih dan ada menang ada kalah, lepas tu parti jadi kuat balik. Begitu juga masa reformasi. Itu cabaran daripada luar bila UMNO tubuhkan parti lain dan mula membuat reformasi dan kacau bilau di seluruh negara nak gunggurkan kerajaan. Tetapi kepimpinan UMNO pada masa itu masih berpegang kepada perjuangan tulen, mengikut undang-undang, kedaulatan undang-undang dan undang-undang yang sedia ada, dan kita dapat mengatasi benda itu dengan baik. Akhirnya UMNO boleh berjalan macam mana biasa, walau bising di luar. Tapi yang ini macam anai-anai daripada dalam yang merosakkan semua foundation, semua habis. Prasyarat ni, foundation ini, jambatan kekuatan kita ini dirosakkan. Macam saya sebut tadi, budaya rasuah, najis dan rasuah yang telah menjadi sebahagian daripada cara hidup di dalam. Tak ada duit tak boleh bertanding dalam cawangan, tak ada duit tak boleh bertanding kat bahagian, tak ada duit pemimpin tak boleh ke atas memegang apa-apa jawatan. Kira orang macam saya tak ada can Orang macam saya nak macam saya. Mungkin macam saya pun tak ada can juga. Itu. Jadi bila dah macam tu jadi dia, ada wallet lagi. Benda tu kena bayar pada orang ni untuk mendapatkan undi. Dan sistem tu dah tonggang langgang kerana mengejar material, kerana mengejar kemewahan, kerana mengejar kekayaan dan sebagainya. Ini lebih teruk daripada apa yang krisis dan konflik pada masa yang telah lalu, yang akhirnya akan dah jadi macam air batu lah. Makin cair, makin hilang, makin cair, makin kecil, makin cair. Inilah proses yang sedang dihadapi oleh UMNO pada hari ini. Jadi saya minta lah kepada ahli-ahli UMNO berfikir dengan baik. Penyakit yang ada pada UMNO ni macam tahap rasuah, minta maaf, barah 4 beralih. Kita tengok Rasulullah SAW ketika dia di Mekah, Islam tak berkembang. Dia semayang pun orang buangkan tai kambing atau tai unta kepada dia. Orang baling muka dia sampai pecah gigi dia. Tapi bila dia berhijrah, konsep berhijrah ke Madinah, disambut dengan baik. Bau Islam tu mekar, segar,
terbayang, itu berkembang di seluruh dunia. Kenapa orang Melayu takut berhijrah? Mengulang-ulang nostalgia dulu. Oh, dulu UMNO telah apa? UMNO telah. Itu masih dulu. Allah telah beri kelebihan pada masa ini, tapi masa sekarang ini tanpa berhijrah kepada parti yang baru, kita akan menguasai satu parti yang sakit, yang tak boleh bergerak, yang nak kiamat, yang ada penyakit pinggang, penyakit macam-macam lagi tak boleh bergerak. Bukan 3 serangkai lebih. Sebab itu, apa sebab bangsa-bangsa lain berjaya macam itu? Orang India, orang-orang di negara kita dari segi ekonomi. Sebab dia berhijrah. Bila dia berhijrah, semangat baru untuk memperjuangkan sesuatu keperluan itu dibuat dengan kesungguhan yang penuh, yang maksimal. Jadi orang Melayu ni takut dengan hijrah, takut nak duduk ke pompong lama, lama dia terus jadi orang yang tidak produktif di dalam memperjuangkan kedudukan kita di dalam negara kita sendiri. Berhijrah bila perlu berhijrah. Okey, menyebut tentang hijrah tak hijrah. Okey. Kalau krisis-krisis yang saya sebut tadi Tan Sri, kita menyaksikan pada krisis tahun 87 dengan krisis tahun 98. Masa itu Perdana Menterinya Presiden UMNO ketika itu ialah Tun Dr. Mahathir. Okey, dan krisis yang berlaku sekarang ni adalah Zahid Hamidi. Jadi ini ringkaslah mungkin Tan Sri kan. Apa rasanya perbezaan, sebab kita tengok Tun Dr. Mahathir berjaya menyatukan kembali UMNO selepas perpecahan tersebut, kan? Macam kerana Zahid pula sekarang kita tengok makin lama makin tongan terbalik jadi ini UMNO kan, disebabkan oleh dia. Jadi apa perbezaan pendekatan secara peribadi Tan Sri melihat pendekatan Tun Dr. Mahathir dalam menangani perpecahan UMNO ketika itu dengan pendekatan Zahid pada ketika ini menangani perpecahan UMNO pada ketika ini? What is the difference, Tan Sri? Yang saya jelas perbezaannya lah, kita walaupun mempunyai cabaran-cabaran sebagai Presiden macam Tun Dr. Mahathir, tapi dia berpegang kepada perjuangan tulen, dipegang pada prinsip-prinsip perjuangan dan sebagainya. Jadi kita, macam saya, you nak lawan saya, makna kita secara peribadi aja. You kata you lebih baik, saya lebih baik. Tapi perjuangan parti, perjuangan organisasi ini tidak disentuh sama sekali. Kerana itu Tun Mahathir telah membuat seperti yang sebaiknya bagi sesuatu parti terus kekal. Jadi dia confinekan dia punya problem dengan orang yang mencabar dia, baik Anwar, baik Tengku Razali. Jadi dia tak usik langsung perjuangan tulen ini. Kekallah parti ini bergerak memberi perlindungan dan naungan kepada kita untuk meneruskan perjuangan. Tapi Zahid, saya fikir dia jauh daripada tahap itulah. Dia macam dia menganggap parti ini hal peribadi. Yang tak suka dia buang, dia ketepikan langsung. Siapa mencabar dia gantung. Siapa yang saja yang menyebut dia akan buat sesuatu yang jadi dia pancung habis lah. Dia dah perjuangan nasional, jadi perjuangan secara kolektif ini dah jadi perjuangan secara peribadi, secara personal. Jangan usik dia. Jadi semua jadi itu. Jadi UMNO sekarang dah jadi macam parti peribadi. Dia macam jadi syarikat Sdn Bhd lah macam tu. Dah macam syarikat Sdn Bhd lah. Jadi itulah apa yang berlaku sekarang. Sebab sahabat saya Abang Zam dia suka ayat tu. Sekarang ni Zahid dah buat macam syarikat Sdn Bhd. Dia suka ayat tu. Saya ulang balik ayat dia masalah sekarang ni. Jadi dah Sdn Bhd tu susah lah. Bila saham dia seorang tak ada beli, dia bankrupt lah. Berapa persen share Tan Sri? Berapa persen share dengan syarikat tak ada Goodbye. Goodbye tu saham Sdn Bhd UMNO. Tapi itulah saham-saham dekat negara kita pun bak kata Rafizi saham yang tak comel lah sekarang. Tu cerita lain lah. Rafizi ni cerita lain. Kang masuk Rafizi lagi Kang mana-mana pergi kita punya podcast ni. Baik. Okey Tan Sri, kita relax je pasal UMNO ni kan, sebab kalau cerita pasal UMNO dengan orang lama UMNO ni, saya rasa sampai ke subuh besok tak habis masalahnya. Agaknya lah. Itu kisahnya. Sonok sebab kita suka korek pengalaman orang lama kan. Tak apa, kita balik ke Selangor jap. Kita balik ke negeri Selangor. Sebab nak PRN ni kan, orang selalu sebut tahu Tan Sri, menang Selangor, menang Malaysia. Kalau kita menang Selangor, seolah-olah macam kita telah menguasai negara kita ini. Kita selalu dengar macam tu kan, dari dulu sampai sekarang. So, saya sebagai anak Selangor, lahir dekat PJ, membesar dekat Keramat, sekarang duduk dekat Gombak dan Banting kan. Jadi saya tertanya-tanya, kenapa kalau ahli-ahli politik ini, mereka selalu kata kalau menang Selangor ni, maka dia seolah-olahnya menguasai negara Malaysia ini secara indirectly. Kenapa tu Tan Sri?
Saya fikir slogan macam ni atau pemikiran seperti ini cuma satu persepsi saja. Perception. Perception. Sebab mungkin Selangor tu besar lah. Dari segi politik, bahagian-bahagian ni banyak sikit daripada negeri yang lebih kecil lah. Melaka ada 6 bahagian. Selangor ada berapa? 18, 20 macam tu lah. Jadi dari segi tu ada advantage. Yang keduanya, negeri ni negeri maju lah. Antara yang maju. Jadi sumber-sumber ekonominya banyak. Jadi pemerintah dia ada banyak akses kepada kekayaan negeri yang boleh membantu dia mentadbir negara secara politik dan secara pentadbiran lah yang bagus dari sumber-sumber itu. Dan yang ketiga mungkin lokasi dia amat strategik. Dia tengah-tengah dia Kuala Lumpur tengah dia. Dia macam orang mengandung lah. Even Putrajaya pun di Selangor kan, kalau ikutkan dari segi demografik dia kan. Jadi dia dulu adalah wilayah apa Selangor. Jadi kerana mungkin seperti persepsi ni diterima oleh sebahagian daripada orang lah, maknanya dia bahawa menguasai Selangor ini amat signifikan lah. Jadi tapi dalam Malaysia pada pandangan saya, apa pun negeri, sekecil Perlis atau sebesar negeri Pahang atau Sabah Sarawak, politik negeri adalah bertunjangkan politik nasional. Pemimpin nasional akan memastikan bahawa aura, keadaan, kondisi, situasi di negeri-negeri ini akan ikut federal lah. Jadi dalam pilihan raya yang akan datang ini, jadi termasuk negeri Selangor selain negeri-negeri lain, conduct of national politics, keadaan yang akan memberi kesan kepada sesuatu negeri itu, sama ada dia boleh mengekalkan pentadbiran yang sedia ada atau sebaliknya. Tapi itulah banyak orang kata kan, Pakatan Harapan buat Selangor maju sebagainya. Tapi Tan Sri confirm setuju dengan saya, Selangor ni letak siapa pun, Tom, Dick and Harry siapa pun sebagai Menteri Besar Selangor tu memang dah maju dari dulu, betul tak Tan Sri? Betul. Dari dulu maju dah. Selangor ni dari dulu dah ada industri, dah ada semua sejak zaman Mat Taib. Sebelum Mat Taib ada Hormat Rafi'i, ada Ahmad Ghazali kan, ada Harun Idris. Selangor tu memang the central, betul tak? So kepada penyokong Pakatan Harapan, tolong jangan perasan bukan anda yang mewujudkan Selangor, minta maaf. Okey, saja menyakat apa-apa, biasalah kan. Sekali-sekala kalau tak gurau dia marah saya, kenapa Papa Bedi tak sebut pasal apa-apa, tak gurau dengan dia orang kan. Selalu kalau kita live ni saya suka gurau dengan dia orang, tapi sebab kita berakaman ni macam tak syok pula tak gurau dengan dia orang, betul tak? Sekali-sekala menyakat. Tapi itulah Tan Sri, basically ni macam Tan Sri katakan tadi, memenangi negeri-negeri di Malaysia ini, tak kira siapa pun, negeri mana-mana pun, of course sangat-sangat penting. Sebab macam mana kita tahu sekarang ini, pilihan raya nama negeri ini datang pada masa yang sangat-sangat tepat sebenarnya, iaitu di saat rakyat tengah dicengkam dengan pelbagai masalah lah, seperti mana yang Tan Sri sebutkan tadi, tentang rasa macam tak seronok dengan kerajaan pada ketika ini, tak seronok dengan kepimpinan UMNO secara khusus pada ketika ini kan. Kalau dari segi rakyat pula, mungkin daripada segi kos sara hidup, dari segi ekonomi, daripada segi kerajaan yang tak ada vision dan sebagainya kan. Tan Sri ada sebutkan tadi, semua tidak ada hala tuju semua. Dan bagi akar umbi UMNO pula, of course berdasarkan kepada apa yang Tan Sri sebutkan tadi tentang orang kata apa, kepimpinan UMNO pada ketika ini yang membuatkan UMNO seolah macam parti sindiran bahat bagi mereka sebagainya. So memenangi negeri-negeri untuk PRN pada kali ini adalah satu, boleh saya katakan, sangat-sangat penting, signifikan untuk Perikatan Nasional. Sebab ini akan membolehkan suara rakyat itu dapat dihantar kepada Putrajaya. Nak beritahu dia, weh kau bekerja tak apa-apa, so kita orang nak tunjukkan engkau bekerja tak apa-apa, aku bantah sekarang apa kau buat, aku tak nak undi kau. Itulah kira panggil dia macam referendum rakyat kan. Macam satu orang kata apa, isyarat kepada Putrajaya. Tapi dalam masa yang sama juga, kita kena tahu, nak memenangi pilihan raya negeri ini bukan mudah. Sebab basically ni Perikatan Nasional bukan kerajaan, betul tak? Kita tak pegang machinery, kita tak pegang macam-macam semua. 3M tu kita pegang lah, saya cerita. Tapi kita ada peluang serba sedikit, kalau Tan Sri boleh bersetuju dengan saya, iaitu sentimen rakyat dan juga isu-isu yang melanda pada ketika ini. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya suka nak mendapatkan pandangan daripada Tan Sri lah. Bagaimana peluang Perikatan Nasional ini secara asasnya untuk memenangi pilihan raya negeri ini, terutamanya di negeri-negeri yang belum kita kuasai macam Selangor, Negeri Sembilan Pulau Pinang ini, daripada tangan Pakatan Harapan Barisan Nasional. Bagaimana peluang kita sebenarnya? Is it good? Is it not good? Or is it 50-50? Berdasarkan pada bacaan Tan Sri secara kurang lama. Dan mungkin kalau saya nak spesifikkan kepada Selangor ni sendiri,
apa rasanya isu-isu tempatan yang boleh kita bawa berkenaan Selangor ini untuk kita hadapkan kepada masyarakat, kepada para mengundi, supaya mereka tahu bahawa kita cakna isu tersebut dan dia tahu memberikan kepercayaan pada kita untuk mentadbir negeri ini selepas PRN ini, insyaAllah. Mungkin Tan Sri boleh ni. Saya berpendapat bahawa walaupun negeri Selangor satu negeri yang maju, salah satu negeri yang maju, tapi kedudukan ekonomi rakyat, mungkin negeri kaya tapi tak semesti rakyat ada pendapatan yang kaya. Setuju tanpa bahas. Setuju tanpa bahas. Jadi banyak lagi pembelaan yang harus dibuat kepada rakyat. Lebih-lebih kita dengar sekarang masalah kos tinggi, gaji tak naik, pelaburan kurang datang, jadi kurang datang, peluang pekerjaan pun kurang ke negara kita ini. Jadi duit semakin kecil. RM50 dulu dengan RM50 sekarang dah membeli barang jumlah kuantiti yang lebih kecil daripada apa yang ini. Jadi ini mesti diatasi dengan sebaiknya dan diberikan prioritas untuk mengatasi daripada masa ke masa. Kemudian dari segi misalnya perumahan, kalau dulu kita lihat keaktifan macam PKNS, Shah Alam, Shah Alam Properties dan agensi-agensi dan agen lain membuat rumah-rumah mampu milik. Yes, sekarang betul. Nampaknya saya lihat agensi-agensi ni dah tak berminat. Bila datang parti baru ni, dia berminat untuk berkolaborasi dengan orang bukan Melayu yang lebih kaya, lebih raya, jualkan tanah, dia buat rumah-rumah. Untung. Nak cari untung, nak cari ini. Jadi keperluan rakyat, setiap rakyat, kalau kita pernah ikrarkan, setiap rakyat mesti ada rumah sendiri. Betul. Satu daripada syarat kewarganegaraan kita yang bermaruah lah. Tapi sekarang nampak tak ada perhatian yang baik yang diberikan kepada keperluan-keperluan asas ini. Jadi nampak macam dah tak peduli lagi. Kedudukan perumahan mampu milik ini dipergi all for the big projects. Dan kita lihat juga bahawa tidak digunakan macam kehadiran industri yang ada ni memanfaatkan rakyat tempatan. Misalnya kalau ada rakyat tempatan yang tak bekerja, yang patutnya dia boleh buat satu macam gagasan supaya industri yang masih boleh berjalan, yang boleh maju dan sebagainya, merangkaikan aktivitinya melibatkan orang-orang luar bandar. Untuk buat kerja-kerja mereka. Bukan buat kerja tu saya dalam factory, dia boleh franchisekan buat satu tempat yang lain. Jadi semua merata ada peluang-peluang pekerjaan yang dia boleh buat. Jadi kerana itu telah ada tersasar daripada dasar untuk memperjuangkan keperluan rakyat, untung nasib rakyat ni kepada go for the prosperity, richness, kekayaan. Jadi ini tak baik kepada penduduk negeri Selangor. Dengan kerajaan federal yang dipimpin oleh PMX1 sekarang, yang banyak kelemahan, berbagai-bagai kelemahan sebagainya. Jadi apa yang saya lihat yang boleh memenangkan adalah macam saudara cakap tadi, sentimen rakyat. Sentimen rakyat. You boleh jadi kerajaan tapi you tak menjalankan tugas. Persepsi rakyat dan sentimen rakyat akan menentu sama ada ia akan meneruskan mandat atau tidak. Betul. Tapi pada pandangan saya lihat rakyat dah kurang memberi satu penghargaan kepada kerajaan yang ada atas kealpaan dia, ketidakpedulian dia, ketidakperhatian dia kepada asas-asas hidup yang sedang dialami oleh inilah. Campur dengan kepimpinan federal ini yang macam kong kali kong aja lah. Kong kali kong. Okey, itu yang ke-11. Jadi campur dua ni. Pemerintahan pusat yang tak tentu hala, cacah merbah, dengan keadaan ketidakpedulian kepada kepentingan rakyat yang semakin meluas dan tidak betul-betul memanfaatkan rakyat bawahan ini. Saya punya pandangan bahawa rakyat akan ada satu persepsi dan sentimen memilih satu kerajaan baru untuk memulihkan keadaan yang ada di negeri Selangor.
Tapi itulah tertarik bila Tan Sri sebut tadi kan, sebab baru-baru ni saya buat podcast live bersama-sama dengan Tun Faisal yang baru saja menyentil bersatu kan. So Tun Faisal kan popular kan, 5K masa wacana dia kan. 5K yang mula-mula khianat, lepas tu kelentong rakyat, lepas tu kegagalan mentadbir, kemudian keangkuhan, buat lain, last kali keangkuhan. Lepas tu masa podcast kita orang tu tambah 3 lagi. Oh, tambah 3 lagi. Masya Allah, dahsyat. K yang ke-5, K yang ke-6 ialah koyak. Sebab kerajaan kita mudah koyak, tu masalahnya. Tu kes saja dia cepat sangat koyak sekarang ni kan. Dan kita tengok pun Menteri Komunikasi kita pun koyak dia macam sampai duk bagi amaran dia duk ada Thomas sebagainya kan. Dan Lokman Adam pun itu kan koyak teruk masa wacana. Tan Sri pun tengok wacana saya kan. Saya pun tengok jugalah. Memang lawak gila Tan Sri. K yang ke-7 ni Tun Faisal bagi. Dia kata kebebalan tanpa sepadan. Sebab selepas tu dia orang macam seakan bebal nak defend benda-benda tapi mengata-rawa dia punya hujah dia tu kan. Kita nak ulah lebih-lebih kan kejap lagi tak pasal-pasal radio kartun kat bawah dia kan nanti. Yang ke-8-nya ialah kera dapat bunga. Sebab kita telah kerajaan PMX ini telah mewarisi satu kerajaan yang boleh katakan sebenarnya tengah on the upward trajectory tau. Sebabkan pada tahun lepas ekonomi negara kita adalah dinobatkan sebagai yang terbaik di dalam Asia Tenggara. Perkembangan 87% KDNK, one of the best. Asian Tiger. Yes, Asian Tiger pada kita ikut kan. Tapi bila mereka take over sekarang ini, dia jadi regress. Dia macam dapat bunga lah. Bunga tu cantik, tapi kera tu tak gerti buat apa bunga tu. Cabutnya, digigitnya, dipijaknya, disalat dekat hidung semua kan. Itu sebab pemimpin dia cakap suka hati kita, kerajaan kita suka hati kita lah apa ini kita nak buat. Ini kerajaan kami, suka kami, ikut kami ya Allah. Jadi dia macam insult kepada rakyat. Betul. Itulah keangkuhan campur kebebalan. Dia double. Tapi tak apalah nak macam mana kan. Tapi bagus juga cakap macam tu Tan Sri. Kuang-kuangnya rakyat tahu siapa dia orang yang sebenar. Even PMX kali ini pun ramai orang mengatakan kepada kami kan, baguslah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pada ketika ini. Kok tak kita tak tahu dia macam mana. Tu ayat dia. Tu kisahnya. Tapi tu Tan Sri, kita sebenarnya dah pun hampir sebenarnya nak ke hujung ni. Tapi ini oleh kerana ini soalan last. Soalan ni boleh katakan panas. Lain macam panas ni kan. Walaupun ekor sejuk, soalan panas. Tadi saya sebut pasal PMX, pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi itulah, kena tanya juga sebab basically-nya ramai tahu Tan Sri merupakan orang yang ada satu hubungan yang unik dengan PMX kita, dengan Datuk Seri Anwar ini kan. Pernah bersama-sama dalam satu tim, kemudian menentang beliau dan macam-macam lagi lah. Which is ada banyak sangat dia punya kisah yang saya tak nak lah ulas dan terperinci, all kinds of controversies ke apa-apa ke. Yang tu umum lebih tahu. Saya tidak perlu huraikan kat sini whatsoever. Cumanya ini pandangan Tan Sri sebagai seorang yang pernah bersahabat dengan beliau, pernah bekerja dengan beliau, bekerja dengan dan bersama dengan beliau. Mungkin kalau ada sisi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mungkin Tan Sri rasa rakyat perlu tahu, mungkin sila Tan Sri. Ya, Anwar Ibrahim satu ketika dulu sahabat saya yang antara yang paling rapat lah. Saya antara orang dalam UMNO yang menyokong cadangan dia masuk UMNO bila Presiden UMNO memukakan inilah. Bukan itu saja, kita buat satu gerakan khas yang diterajui oleh Anwar ini. Kita panggil tim wawasan. Tim wawasan, yes. Pada masa itu kononnya tim wawasan ni termasuk Anwar, saya, Najib, Mak Taib, Mahyudin, generasi muda ambil alih UMNO pada masa itulah. Jadi kita buat tim wawasan. Jadi saya patutnya bertanding naik presiden, tapi disuruh bertanding ketua pemuda. Mak Taib pula patutnya ketua pemuda tukar pada naik presiden. Anwar suruh tukar lah. Saya tanya kenapa tukar ni. Dia kata ni ketua naik presiden tak ada jentera, habis tu pemuda ni ada jentera. Jadi apa relevan kepada saya? Itu Ghaffar Babur duduk Melaka, you tahulah apa nak buat. Okey. Jadi dia memberi gambaran setiap kali meeting bahawa tim wawasan ini disokong oleh Presiden UMNO. Wah, kita yang amat yakin. Amat yakin. Kita keluar pergi kempen negeri-negeri, kita kata ni Presiden nak macam ni, Presiden nak macam ni. Rupanya tu semua bohong. Bila saya dipanggil oleh Tuan Daim berjumpa dengan Tuan Mahathir pada satu ketika, pada Presiden UMNO pada masa itu, Tuan Mahathir kata, Rahim, boleh tak you panggil Najib,
Muhyiddin dengan Mak Taib ni buat U-turn. Saya hendakkan Ghaffar 1 term aja lagi sebagai timbalan Presiden UMNO, sebab saya ada beberapa masalah yang tidak boleh saya atasi kecuali Tun Ghaffar yang melibatkan BN dalam tu. 1 saja term, kata dia. Lepas tu berilah sokongan kepada Anwar. Kita diberitahu, saya kata, kita tiap-tiap kali meeting Tun Datuk Seri, masa tu Datuk Seri beri sokongan kepada tim kawasan. Tidak, saya dah nasihat ke Anwar. Rupa selama ni kita kena bohong. Jadi tapi saya menolak juga, sebab dia kata ni Datuk Seri, saya dah pergi jauh dah, pergi tiap-tiap negeri kita dah sudah berikan Tun punya kata-kata bahawa Tun Datuk Seri menyokong, Presiden menyokong. Jadi kawan-kawan pun dah semua berangkai bersama-sama dalam untuk kemenangan ini. Jadi saya tak terdaya nak buat satu pusingan macam tu, Tuan. Jadi saya tengok Tuan pun lemah. Dia tak apalah, Rahim, saya tak boleh buat apa. Baru saya tahu tu punya penipuan yang besar. Lepas kita tabalkan dia jadi timbalan Presiden UMNO dan menjadi timbalan Perdana Menteri, senang-senang dia skandalisekan saya, potong saya. Begitu saja. Itu sebab saya kata, saya jumpa Tuan Mahathir, okey, saya berhenti sementara dalam UMNO kerana saya tak nak memalukan hal yang dibuat oleh Anwar kepada saya ni kepada parti. Tapi mesti kembalikan balik jawatan ini kepada saya selepas daripada pembersihan saya. Bila Peguam Negara bersihkan saya, pemuda dipulangkan pada saya oleh Nazri. Tapi Ketua Menteri Melaka Mat Zain pada masa itu tak nak pulangkan. Dengannya dia dapat nasihat, kononnya padahal dah setuju. Kalau tak ada undi tak percaya, jangan berhenti. Dari situ dah saya kena main. Jadi saya dapat pemuda je lah. Itu sebab bila saya lawan balik, Zahid adalah Ketua Penerangan saya yang mencabar saya balik atas kehendak Anwar pada masa itu. Sebenarnya saya menang. Saya menang dalam pertandingan dengan Zahid ni. 500 orang perwakilan. Patut mengundi pukul 10, pukul 2 dah tahulah. Bilang 500 undi. Ya, sekejap kan. Tapi umumkan pukul 6 petang. 6.30. Something wrong somewhere. Sampai bila saya kalah, saya baliklah. Tapi besok pagi atau 2 hari daripada itu datang counting agent, pensyarah Universiti UiTM dan 10 student dia memberitahu pada saya, Tuan Sri, saya malulah. Apa yang saya kira ni bukan apa yang diumumkan oleh Datuk Muhammad Rahmat. Yes. Dia kata sebenarnya Tan Sri menang. Dia kata, cikgu, saya tidak ada cikgu. You jangan bohong dengan saya. You bohong kalau you buat SD, you kena jail, you kena penjara 5 tahun tu. Saya buat, kata dia. Saya bawa SD tu kepada Tuan Mahathir. Tunjuk ni. Mahathir kata pergi jumpa. Ni kalau sahih, buatkan sekali lagi Mesyuarat Agung Pemuda. 4 kali saya cek Anwar buka pejabat, dia tak dapat. Kereta ada bawah naik aja. Anwar dah keluar. Ini semua keluar. Yang keempat kali baru saya jumpa Anwar. Tiba jumpa je dia tepuk dah. Ya Allah, Rahim, you datang hari ke-16. Benda-benda macam ni mesti dalam masa 14 hari. Dah kena lagi. Jadi dah dia potong saya, dia skandalisekan saya bila saya menang pemuda macam ni pula. Zahid buat saya macam ni dengan dia. Jadi kolaborasi 2 orang ni lagi 30 tahun dulu telah mendera saya, menganiaya saya, mengkhianati saya sebagai sahabat seperjuangan dalam satu pasukan. Jadi saya dah rasa macam jemu tentang politik UMNO. Saya melihat muka Anwar atau muka Zahid ni campur dengan Lim Guan Eng belakang dia tu. Jadi saya besar, tapi saya besar walaupun 20 tahun saya tak berhenti. Saya terus berjuang dalam bidang ekonomi. Dapatlah saya tubuhkan gagasan Badan Ekonomi Melayu untuk mengisi kekosongan orang Melayu yang tak ada ilmu keusahawanan. Perjuang sampai sekarang, saya berjuang terus. Kemudian walaupun saya dilantik dalam Risda sebagai pengurusi 5 tahun. Masa saya datang Risda ada 300 juta saja reserve. Saya habis 5 tahun 1.4 billion. Luar biasa. Kan itu mungkin ada award international kepada saya yang saya terima di Madrid, di Dubai, di Los Angeles, kerana perubahan yang seperti ini. Dan juga alhamdulillah lah saya meneruskan perjuangan ini, tak berhenti. Untuk meneruskan lagi sehingga saya masuk 2018 lah. Jadi saya tengok Anwar ni
tak boleh pakai. Banyaklah kawan-kawan lagi. Dia lepas jambatan, tongkat dia buang. Dia dah tak peduli lagi. Saya pada Tuan Ghaffar Babar tu dengan bapa saya ex-co Negeri Melaka. Tuan Ghaffar sebagai ketua menteri berapat macam ni, saya sanggup sebab arahan daripada tim wawasan itu utama kill Ghaffar politically lah. Saya sanggup buat tu sampai Tun tak dapat pencalonan yang cukup untuk menaikkan dia. Dia lepas saja, dia potong kepala saya. Astagfirullah, kita. Ini kawan yang macam ni. Itu saya selemau kepada UMNO. Itulah punca-punca senario yang membawa macam virus kanser di dalam UMNO. Tak ada penghormatan, kejar jawatan, kejar, tak ada langsung perasaan kasih sayang, kemesraan dalam semangat satu pasukan berjuang untuk kepentingan orang Melayu dan negara. Tak ada lagi. Asal dapat aja, tak kira lepas tu kita hagul ke, kita bunuh ke, kita apa. Inilah UMNO. Inilah sekarang ni kifarah yang mereka terima. Saya dah tengok 30 tahun dulu, saya dah baca dah. Sekarang ni depan mata saya berlaku apa yang dulu saya gagal untuk saya nak try juga masuk dari UMNO pada masa tu, tapi kiri kanan semua sekat saya. Okeylah, saya buat bisnes lah. Alhamdulillah. Memang kena blok habis lah. Habis. Jadi saya pun bersyukur dalam perniagaan barulah saya dapat membuat sedikit. Kalau tidak kena bergantung aja pada pension, susah jugalah. Agaknya alhamdulillah. Jadi Tuhan susun tu amat cantik. Jadi saya tengok orang yang macam Anwar ini yang tak ada perasaan perjuangan tulen dan persahabatan yang bersama kan dalam ni, hanya mengejar material, hanya mengejar jawatan, hanya mengejar kuasa dan tidak ada pertimbangan, mudah dieksploitasi oleh orang lain. Kalau dalam negara kita ini orang Melayu hanya memegang ekonomi 20%, orang bukan Melayu pegang ekonomi 80% dengan kuasa beli dia. Kuasa beli ini boleh membeli diri, boleh membeli pribadi, boleh membeli personality, boleh beli undi. Kuasa politik tak boleh mencabar kuasa ekonomi yang ada dalam negara kita ini. Selagi kita tak perbetulkan ekonomi ini supaya sama-sama kuat dalam ekonomi, masa depan Malaysia ini insya-Allah minority rule majority selama-lamanya. Itulah prospek yang kita takutkan. Tapi tak apa, insya-Allah kita masih lagi ada ruang dan peluang lah. Tapi itulah, berdasarkan kepada kisah Tan Sri tadi, mungkin saya boleh simpulkan sedikit lah berkenaan dengan Datuk Seri Anwar ini. Bila Datuk Seri kata bila Tan Sri kata Datuk Seri Anwar ini merupakan orang yang guna kawan lepas tu buang kawan dan sebagainya kan. Dia ibarat satu pepatah rock lah saya panggil. Habis madu sepah dibuang merata-rata. Betul, saya setuju. Dia bukan habis madu sepah, dia tambah sikit merata-rata kat ujung tu. Okey, tapi itulah sebenarnya kita punya podcast dah insya-Allah dah menghampiri penghujungnya Tan Sri, sebab kita pun sudah bersiaran lebih kurang sejam lebih kurang sejam kita dah bersiaran sebenarnya. Dan mungkin kata-kata terakhir Tan Sri kepada penonton kita sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, insya-Allah. Saya setuju dengan nak beritahu, saya setuju dengan pandangan dan pendirian Presiden PN Tan Sri Mahyudin Yassin, sahabat saya, bahawa kita akan menghadapi satu referendum tentang kedudukan, walaupun ini adalah PRN 6 negeri, tapi manifestasi dia, keberkesanan dia itu adalah menentukan kedudukan kerajaan persekutuan. Saya percaya jika kita boleh menang, kalau kita nak ubah kerajaan yang tak ada wawasan, tak ada hala tuju, yang cakap blok klik klok ni, ya, kalau kita nak tukar, sokong PN, insya-Allah saya percaya integriti yang ada dalam pemimpin-pemimpin Barisan Nasional Perikatan Nasional yang ada dalam Perikatan Nasional ini, insya-Allah akan membawa satu era baru, satu aura baru kepada Malaysia yang akan kita benar-benar jadikan kenyataan dan kebanggaan kepada rakyat negeri yang cemerlang, gemilang dan boleh dicontohi oleh negara-negara lain. Kerana itu berhijrah terutama orang-orang UMNO dan PKR dan sebagainya yang boleh berfikir dengan akal yang baik, ya, dan waras dan ada kebijaksanaan menyokong PN, insya-Allah perubahan politik bukan saja di negeri yang berlaku itu tadi, tapi kerajaan pusat juga insya-Allah akan juga digantikan dengan satu kerajaan yang lebih progresif dan yang lebih prihatin kepada kepentingan rakyat.
Okey, terima kasih pada Tan Sri Abdul Rahim Tambicik, which is satu perbualan yang saya rasa sangat-sangat best ialah bila kita berbual dengan orang yang berpengalaman seperti Tan Sri Abdul Rahim ni. Of course, banyaklah kisah-kisah lama yang kita tak tahu kan. Macam tadi Tan Sri cerita tentang peristiwa tahun 1993. Saya yakin Tan Sri merujuk kepada pemilihan tahun 1993, iaitu pemilihan yang menyaksikan Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya menjadi Timbalan Presiden UMNO pada ketika itu, mengalahkan Tun Ghaffar, which is masa itu saya form 1. Masa itu saya one, tapi saya mengikuti. Saya tahu cerita tu. Bagus. Saya tahu cerita tu, tapi saya mengikuti, alhamdulillah. Dan kini bila selepas orang kata apa, lebih 30 tahun, akhirnya saya tahulah kisah di sebalik kisah itu. Tapi tak apalah. Benda dah berlalu ini bukanlah untuk kita ratibkan tuan-tuan puan sekalian. Kita bukan nak menjadikan dia sebagai satu kisah yang nak dikenang-kenang sampai mengalir air mata, tidak. Tetapi hendaklah sebagai dijadikan satu iktibar. Yes, satu iktibar, satu pengajaran dan juga satu orang kata apa, benda yang kita kena lihat kembali pada masa-masa yang akan datang supaya benda ini tidak berulang, terutamanya Perikatan Nasional pada ketika ini. Sebab tadi Tan Sri tersalah sebut Barisan Nasional. Sebenarnya saya tak yakin Tan Sri sebenarnya tersalah sebut. Sebab memang dalam hati saya, Tan Sri, saya berharap Perikatan Nasional pada ketika ini mampu untuk menjadi seperti Barisan Nasional satu ketika dahulu. Betul. Yang mewujudkan perpaduan antara semua kaum dengan orang Islam Melayu itu sebagai tunjangnya. Selaras dengan perlembagaan negara ini. Itu yang kita nampak. Jadi kita harapkan rakan-rakan bukan Melayu, bukan Islam, kita sama-sama jadikan negara ini kembali gemilang seperti mana yang Tan Sri kata tadi. Dan satu-satunya dan cara terawal untuk kita memulakan langkah ke arah itu, Tan Sri, ialah dengan memastikan kemenangan Perikatan Nasional ketika 6 negeri ini nanti, insyaAllah. Betul? Betul. Okey, apa-apa pun terima kasih Tan Sri atas kesediaan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah, satu perbualan yang sangat-sangat best. Terima kasih juga penggulungan yang cantik dan molek. Allahu Akbar. Tak apa, dia sama ada saya gulung ini ataupun saya gulung kuih kat rumah, antara dua tu je lah. Tapi itulah, terima kasih Tan Sri kerana sudi untuk berkongsi pengalaman dengan orang seperti anak muda seperti saya, walaupun taklah berapa muda sangat. Jadi pengalaman itu sangat-sangat berharga untuk kita, macam saya katakan tadi, untuk kita terus bergerak ke hadapan, insya-Allah. Saya doakan Tan Sri terus sihat, terus kuat dan terus bersemangat untuk membantu orang-orang kita mencapai kejayaan dan pegangan ekonomi yang sepatutnya kita pegang selaku orang kata apa, kaum yang mempunyai kedudukan dalam perlembagaan negara kita ini, insya-Allah, sebagai kaum majoriti mudah-mudahan. Jadi insya-Allah apa-apa kita akan jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang, tidak kira dalam podcast saya ulang ini ataupun dalam podcast Cerita Seminggu. Saya bersama-sama dengan Nurul Islam, kita akan terus membawakan kepada anda tentang kisah-kisah politik dengan tetamu-tetamu yang luar biasa seperti Tan Sri Abdul Rahim ini. Dan juga yang paling penting tuan-tuan sekalian, insya-Allah apa yang keluar dari mulut kami hanyalah fakta, hanyalah data, bukannya auta, bukannya cerita-cerita. Jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye-bye. Terima kasih.